Selamat pagi Malaysia dan salam sejahtera. Bersama saya Konstantin Palawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 26 April 2020. Tiada peningkatan kes positif COVID-19 dilaporkan di Sabah setakat semalam, menjadikan jumlah kumulatif kekal 311 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, terdapat pertambahan 5 kes sembuh, bagaimanapun 7 kes dirawat semula, menjadikan jumlah kumulatif menerima rawatan di wad 100 kes. Jumlah keseluruhan pesakit sembuh dan discharge 207 orang. Sehingga kini 3 daerah berstatus zon merah iaitu Tawau mencatat jumlah kumulatif 81 kes, Kota Kinabalu 47 dan Lahad Datu 42 kes. Jumlah kematian kekal 4 kes. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menjalankan aktiviti nyakuman 25 premis milik agensi dan Jabatan Persekutuan Negeri Sabah di bangunan Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah KPKPS Kota Kinabalu. Ia dijalankan dengan kerjasama syarikat konsesi bangunan berkenaan yang melibatkan 15 petugas. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Noor berkata kerja-kerja nyakuman dijalankan demi keselamatan dan kesihatan petugas serta pelanggan yang berurusan dengan perkhidmatan awam di bangunan KPKPS. Persediaan kita sebelum kita mengharapkan kita akan dapat semula bertugas seperti biasa, kalau boleh di akhir PKP 3 inilah. Tapi kalau tidak ada pun, ini merupakan satu tindakan preventif kita untuk memastikan bahawa persekitaran kita, khususnya di kompleks yang kita akan bertugas ini, merupakan kompleks yang selamat untuk kita bertugas. Beliau memberitahu RTM ketika memantau aktiviti nyakuman di bangunan KPKPS Kota Kinabalu. Aktiviti nyakuman akan turut dilaksanakan di 8 bangunan gunasama persekutuan di Sabah, iaitu 2 di Kota Kinabalu dan 6 lagi di daerah Tawau, Sandakan, Kota Belud, Keningau, Beaufort dan Ranau. Dalam perkembangan sama, Datuk Samsuni menyeru kepada semua penjawat awam persekutuan di negeri ini bersama-sama membantu usaha kerajaan memutuskan rantaian COVID-19 ini demi keselamatan diri dan keluarga serta negara. Sumbangan kepada golongan memerlukan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP diteruskan bagi memastikan tiada keciciran bantuan berlaku dalam kalangan rakyat yang terjejas. Untuk itu, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA meneruskan tanggungjawab menyampaikan bantuan secara terus dari rumah ke rumah. Ditemui ketika mengagihkan bantuan di Kampung Berendong Papar, Pegawai Kebajikan Daerah Papar, Dayangku Suhaila Pangeran Suhaimi berkata setakat ini sebanyak 80 bakul bantuan makanan telah disalurkan kepada mereka yang layak. Bakul makanan ini yang telah disalurkan oleh NADMA kepada JKM untuk dibuat pengagihan lah. So pengagihan tu kita akan pilih berdasarkan kelayakan lah. Untuk sekarang ni kita pilih kepada penerima bantuan yang mana kita lihat pun dia kurang berkemampuan, hanya mengharap kepada bantuan bulanan JKM. Yang tadi pun kita bagi kepada pesakit terlantar yang memang tidak punca pendapatan. Penerima yang ditemui menghargai bantuan yang diberikan dan berharap lebih banyak bantuan diterima untuk meringankan beban dihadapi. Bantuan daripada kebajikan masyarakat untuk menyambung sara hidup kami, dan hari ini kami pun ada juga orang bersorangan memberi sumbangan beras, gula, Milo dan sebagainya. Bantuan dari KM ada juga diterima untuk menampung kesusahan kami. Sakit, istri sakit, asma, setahun lebih. Sebelum ini bekerja sebagai? Enggak, rela ya. Terima kasih bantuan ini. Semualah aku rela bagi PAM. Terima kasihlah sebab kira begini, sebab lelaki pun dah dapat apa. Jadi terima kasihlah dari pihak dari kebajikan memberi kami kekurangan. Saya tidak kerja lagi sudah, sebab itu dari kebajikan sudah ada memberi bantuan. Jadi saya pun dah kerja sudahlah. Ketika ini bantuan turut diagihkan kepada golongan yang memerlukan mengikut aduan yang diterima pihak JPKA. Polis tidak berkompromi terhadap orang awam yang sengaja mewujudkan provokasi ketika pasukan keselamatan menjalankan tugas sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin berkata tindakan tegas akan dikenakan terhadap orang awam yang sengaja menghalang tugas penjawat awam dan setiap kes akan disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Kita dapati masyarakat Sandakan ini tak ada yang melakukan perkara-perkara yang boleh mencetuskan kemarahan anggota petugas, dan kadang-kadang tu cuma ada pun mereka ni kerana tidak faham tentang pelaksanaan. Sungguh pun belum menerima sebarang aduan berhubung perkara itu, namun pihaknya sentiasa memberi nasihat dan teguran kepada pengguna jalan raya yang masih belum memahami fungsi PKP, khususnya yang melalui setiap sekatan jalan raya yang diwujudkan. Beliau ditemui media selepas berbuka puasa bersama anggota SJR dan pasukan pemantau PKP Sandakan di Jalan Laila Sandakan. Beliau yang juga timbalan pengurusi Pusat Kawalan Operasi Bencana Sandakan sekali lagi menegaskan orang ramai agar terus mematuhi arahan PKP yang dilanjutkan sehingga 12 Mei depan. Pematuhan orang ramai terhadap arahan dikeluarkan kerajaan dari semasa ke semasa penting bagi menjayakan usaha kerajaan memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Para peniaga di pasar awam perlu mempamerkan tanda harga dengan jelas bagi mengelak kekeliruan pengguna. Pada masa sama, peniaga juga perlu menggunakan alat timbang yang masih sah laku guna. Demikian dinyatakan Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Sabah, Taha Julai. So kami terima arahan supaya buat tinjauan hari-hari setiap hari di pasar-pasar ni, sebab kita tak mahu peniaga ni yang paling ketara lah kalau mereka gagal letakkan tanda harga. Sebab dengan tidak meletak tanda harga, dia boleh menyebabkan eksploitasi kepada pengguna lah. Pengguna boleh diperdaya lah. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melakukan tinjauan di Pasar Ikan Kota Kinabalu. Taha berkata hasil tinjauan yang dilakukan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan permulaan Ramadan, pihaknya mendapati ikan dijual dengan harga berpatutan, malah terdapat jenis ikan yang dijual dengan harga lebih murah. Pihak KPDNHP Sabah terus melakukan pemantauan di pasar awam setiap hari dan sekiranya peniaga didapati melakukan kesalahan, mereka boleh dikompaun serta-merta sehingga RM1,000. Semenjak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan 18 Mac lalu, rutin harian masyarakat berubah dan sedikit terbatas khususnya jika melibatkan aktiviti luar. Bagi wira-wira negara yang terlibat dalam perkhidmatan penting, tanggungjawab tetap dijalankan seperti biasa. Namun, wira negara yang kekal di rumah untuk membantu membendung penularan wabak COVID-19 juga tidak kurang hebatnya. Muhammad Syafif Syahiran Dani ada laporannya. Bagi mereka yang kekal di rumah, kebanyakannya lebih produktif daripada biasa dengan melakukan pelbagai aktiviti menarik dan unik bagi mengisi masa lapang. Rata-rata juga dilihat menggunakan platform media sosial sebagai medium untuk berinteraksi dengan rakan dan keluarga. Duduk di rumah, ikut saranan kerajaan, jangan keluar kalau tidak keperluan. Bersama-sama kita memutuskan rangkaian virus COVID-19 ini bersama-sama. Stay at home. Stay at home. Buat kerja di rumah, jangan pergi mana-mana, duduk di rumah. Stay at home, duduk rumah, jangan keluar. Jom kita buat. Very smelly. Oh, I'm done this time. Bagi yang berkeluarga khususnya golongan ibu bapa, jika sebelum ini sibuk bekerja, tempoh terluang ini lebih bermakna jika digunakan untuk membuat aktiviti yang dapat mendidik ahli keluarga mengenai tanggungjawab masing-masing. Yang pastinya amalan kebersihan perlu terus diutamakan sebagai langkah pencegahan penting. Bagi masyarakat yang beragama Islam pula, meskipun PKP dikuatkuasakan, aktiviti ibadah masih boleh dilakukan di rumah. Quran Hour, solat tarawih sekeluarga boleh diamalkan. Stay at home, kita jaga kita mesti menang. Stay at home, kita jaga kita mesti menang. Stay at home, kita jaga kita mesti menang.
Stay at home, kita jaga kita mesti menang. Stay at home, kita jaga kita mesti menang. Stay at home, kita jaga kita mesti menang. Stay at home, kita jaga kita pasti menang. Mendorong idealai, kita jaga kita mesti menang. Hadapi PKP secara positif, pupuk aktiviti bermanfaat bersama keluarga. Stay at home, kita jaga kita mesti menang. Syafiq Sharon ini, RTM. Keputusan kerajaan negeri untuk membenarkan klinik haiwan peliharaan swasta beroperasi setiap hari bermula 6 pagi hingga 2 petang kecuali bagi kes-kes kecemasan disambut baik bukan sahaja dalam kalangan veterina malah pencinta haiwan. Pengumuman berkenaan disifatkan hadiah istimewa kepada Persatuan Doktor Perubatan Veterina Sabah SDVMA apabila sambutan Hari Veterina Sedunia juga jatuh pada 25 April setiap tahun. Pengerusinya Datin Dr. Lindai Lee menzahirkan penghargaan kepada kerajaan kerana prihatin akan permasalahan dihadapi pencinta haiwan, lebih-lebih dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang membataskan pergerakan. Sebelum ini, klinik haiwan peliharaan swasta hanya dibenarkan beroperasi 3 hari dalam seminggu dalam tempoh masa singkat. Namun, dengan pengumuman terbaru, beliau yakin inisiatif tersebut sedikit sebanyak membantu semua pihak terlibat. Menurut Datin Lindai, kesemua 29 klinik haiwan swasta di bawah SDVMA juga ditekankan untuk mengamalkan langkah-langkah keselamatan di premis masing-masing bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Saya juga sarankan buat foot bath lah on entering, and then sanitizing every time a client come, mesti sanitize. Tempat duduk, tempat apa semua sanitize, and then animal carrier you have to sanitize. Kesemua klinik juga disyaratkan agar mengehadkan masa 15 minit bagi setiap sesi temujanji dan tidak dibenarkan menunggu dalam klinik. Sebaliknya hanya datang mengikut temujanji diberikan, manakala warga emas dan kanak-kanak dilarang masuk. I think if you have a pet, you get very disheartened if your pet is sick. So if it's open for 5 days, it eases the tension of the pet owners. At the beginning, it's not very comfortable for everybody, but now everybody get used to it. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. #senang saja baitu. Saya Konstantin Palawan, salam hormat.